Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Okey, ini kita buat video kedua because bila buat yang pertama tu hari ni nampak macam alhamdulillah response was good. Okey, so Cik Rafiq bagus so jadi kita buat yang kedua pula. Macam biasa, tak ada bajet, kita record dekat mana-mana yang boleh. So inilah kita. Ada perbezaan. Ada dua ni. Ini kali ada air. Nescafe Ice ni. Nescafe dengan tea ice. Okey. Alright, ini betul-betul sembang kari. Ini kali bukan sembang parbu, kari pula. Sur ya, kan, kari makan bagus ya. Okey. So dalam banyak-banyak video kita share tu, ada satu video Cik Rafiq. Ada satu video yang betul-betul membuatkan rakyat Malaysia tertarik. Dan mereka mula terfikir dan tengok pada komen-komen di dalam video tu di TikTok Alhamdulillah, terima kasih banyak ya siapa yang follow kita kat TikTok tu. Kita punya view pun dah 60,000 lebih tu. I mean, kita ni nobody tapi terima kasih banyak. Komen-komen banyak yang kita tengok kat situ, orang mula tertanya-tanya. Video yang mana satu? Video yang tentang apakah perjanjian yang disign oleh PMX. Yang dicabar oleh Tan Sri Muhyiddin mula-mula berkenaan dengan Felda punya pelupusan hutang ke Felda. Kemudian dispin kepada peruntukan Felda. Dan kemudian Tan Sri Muhyiddin kata dia tetap teruskan dengan saman. Tapi statement Tan Sri Muhyiddin tu yang menarik tu. Apa lagi dokumen yang PMX sign yang dia tak tahu. Jadi rakyat mula rasa betul lah. Apa lagi rasanya isu credibility. Isu kelayakan. Betul. Itulah dia. Isu credibility, isu kelayakan. Banyak K tu. Wow. Berapa K ni? 2K. Hari ni kita nak cerita 2K. 2K 2K tu. Apa 2K tu? Jom tengok. Apa dia 2K tu? Menarik. Saya ada WhatsApp Encik Salim pagi tadi dengan tengah tadi juga ingatkan pasal 2K. Tiba-tiba K tu muncul sebab satu first K tu adalah berkaitan kleptokrasi. Dan the other K, satu lagi K tu adalah kakistokrasi. Kakistokrasi. Susah nak sebut. Kleptokrasi dan juga kakistokrasi. Kalau cerita pasal kleptokrasi, kita dah tahu dah. Hangat dibincangkan dan sebenarnya menjadi titik penentu perkara yang penting perubahan politik negara pasca PRU 14 2018. Betul? Dan kita pun tahu bahawa PM ke-6 telah pun sekarang dijatuhkan hukuman dan sekarang berada di Sungai Buloh tengah serve prison. Di Kajang. Tengah serve dia punya prison time dia di Kajang. Dan the whole attack that time was on kleptokrasi, bermaksud satu rejim pentadbiran yang sebenarnya mengamalkan salah guna kuasa, salah guna jawatan, embezzlement of funds, duit rakyat dan sebagainya. 1MDB, SRC, walaupun 1MDB tu persistently still going on di mahkamah, tapi SRC tu clear, kes dia dah selesai dan memang sekarang ini menjalani hukuman. So itu telah dilabelkan dan dikatakan sebagai sebenarnya satu rejim kerajaan kleptokrasi. Tapi sekarang yang K satu lagi tu adalah kakistokrasi. Apa benda kakistokrasi ni? Kakistokrasi ni adalah sebenarnya satu terma yang merujuk kepada satu society atau satu negara yang sekarang ini ditadbir oleh sebuah kerajaan yang sebenarnya tidak layak untuk mentadbir. Isu kelayakan tu menjadi satu persoalan yang besar. Betul. So sebab tu saya tertarik dengan kleptokrasi dan kakistokrasi tu, sebab kalau kita lihat kepada beberapa hari ini, isu-isu yang ditimbulkan adalah mengenai sebenarnya Menteri Kewangan kita ni layak ke tak layak. Menteri Kewangan kita ni capable ke tidak capable. Dan yang menceritakannya bukan saja rakyat, tetapi banyak sebenarnya, ramai sebenarnya pemimpin-pemimpin utama negara ini yang mempersoalkan juga kelayakan tersebut. Yang ini bukan kita merujuk kepada PM saja, tapi beberapa juga anggota-anggota kabinet lain. Banyak juga persoalan berkenaan ban 1975. Yang 1975 isu berkaitan dengan bercumbu atas pentas secara terbuka, perangai luar tabi'i, mabuk di atas pentas dan sebagainya. Mungkin menteri yang berkenaan telah pun menyatakan we have stopped the whole festival, diorang pun dah balik dan minta maaf dan sebagainya. Saya tak setuju. Kenapa tak setuju? Saya tak setuju sebab
yang nak dapatkan lesen apa semua, dan seperti mana yang kita tahu the 1975 ni dia ada track record buat perangai kurang hajar luar tabi'i atas pentas, biadab di dekat UAE dia dah buat even kalau kita tengok rata-rata dekat London, mereka asal daripada London daripada British ni, dia orang tak minat dengan cara kurang hajar, budaya kurang hajar yang dibawa oleh ni, dah kurang hajar, lepas tu luar tabi'i pula tu. Jadi track record dah ada. Jadi macam mana seorang menteri boleh terlepas pandang? Apakah dia tidak ada pegawai-pegawai? Dia tidak ada orang yang boleh periksa dulu siapa yang datang apa semua? Kan? Jadi ini menimbulkan, bukan dengan cara dia datang nak stop nak jadi hero semua. No. For me, if you ask me, saya rasa Fahmi Fadzil kena ambil tanggungjawab benda ni, dan sepatutnya dia letak jawatan. Daripada semalam ramai orang dalam Twitter, dalam TikTok semua minta Fahmi letak jawatan, tapi Fahmi cuba letak di Twitter apa semua, dia kata tengok orang ni sokong aku, tengok polis sokong saya, tengok ni sokong saya. No Fahmi, you fumble. Dia sebenarnya balik kepada isu berkenaan dengan kelayakan ni. Kita cerita pasal kakistokrasi ni, selain Menteri Kewangan, dan we go to KKD, Kementerian Komunikasi Digital ni, isu 1975. Kita pun tahu sebelum mana-mana persembahan oleh artis-artis luar negara, mereka kena ada dua perkara. Pertama, dia kena lesen untuk perform di sini. Betul. Yang tu di bawah unit PUSPAL, unit Puspal. Unit Puspal tu adalah di bawah KKD. Okay, dia akan pantau, dia kata lesen dan sebagainya daripada penganjur. But the second thing also, dia berkait rapat juga dengan Menteri Dalam Negeri. Dia yang sibuk, Menteri Dalam Negeri yang sibuk siapa? Sibuk mengejar Sanusi. Dia fikir Sanusi je siang malam, sampai dia terlupa, terlepas pandang benda ni. Sebab selain daripada dapatkan lesen daripada Puspal tersebut, dia kena juga ada lesen untuk masuk ke Malaysia, untuk professional license, untuk bekerja di sini. Sebab dia sebenarnya bekerja lah. Betul lah. 1975 ni dia artis, tapi dia datang untuk bekerja. Why? Because dia perform, dia dapat duit. Cari makan macam tu kan. Cari makan. So at the end of the day, saya pun tertarik juga kenapa kita terlalu attack KKD saja, sedangkan patutnya KDN pun menjawab. Betul. KDN itu betul. Menjawab. KDN pun kena menjawab, tapi because rakyat Malaysia mungkin nampak KDN terlampau sibuk mengejar Sanusi, kita tak tuduh, tapi nampak begitulah. Siang malam masih cerita Sanusi, sampai terlepas macam ni. Balik kepada isu kakistokrasi tersebut, perkara ini pun telah diterangkan dengan jelas oleh Tun Dr. Mahathir semasa berada di pentas munajat di Kelantan. Baru 100,000 digambarkan yang turut. Betul ke? Memang betul. 100,000 dah penuh. Cek, tak ada siapa. Saya rasa lebih daripada itulah, sebab daripada bawah Padang sampai ke atas, sampai ke luar, memang itu fizikal. Tapi yang online we don't know. Kita tak tahu. Dan saya lihat Tun Dr. Mahathir masih konsisten, masih steady, masih kuat, masih ingin terus berjuang demi bangsa, demi agama, demi negara. So ini antara perkara yang saya rasa kita sebagai rakyat perlu ambil concern yang amat tinggi, isu kakistokrasi ni. Kan, kalau dulu kita ada isu kleptokrasi, sekarang kita dah memuncak ke satu tahap. Sebenarnya bukan memuncak dah ni, dia makin menurun lah. Kalau kakistokrasi ni memang tak layak langsung. Dah kira macam, so dia semakin rendah kerajaan kita. Kerajaan kita semakin rendah, padahal satu masa dulu Asian Tiger, okey, tak apa, Asian Tiger. Lepas tu seteruk-teruk orang kata Muhyiddin ke Ismail Sabri ke, kalau nak compare dengan sekarang, they are way below par, now the current government. I'm so sorry to say this lah, tapi this is the facts. Okay, lepas tu yang Cik Rafiq, yang saya rasa terlampau terkilan ni, because derang semasa menjadi pembangkang, mereka menjerit, dan saya selalu guna perkataan kriau. Kriau ni adalah perkataan Penang. Kriau apa you kriau sur mai kriau dia kata apa, hampa tak reti buat kerja, duit ni apa ni semua saat ni bila dapat kat dia, na'udzubillah. Saya teringat satu video PMX sebelum jadi PMX. Dia begitu lantang bersuara menyatakan bahawa Menteri Kewangan apa ni, masa OPR isu kewangan semua tu, menteri jenis apa ni, kalau dalam kerajaan kita patut turunkan dan sebagainya. Tapi sebenarnya walaupun beliau berulang kali masih tidak ada sebarang respon yang positif, dan saya merasakan bahawa isu kakistokrasi ni kita perlu ambil perhatian. Saya nak jemput rakyat
untuk seperti biasa Encik Salim fikirkanlah sebenarnya menurut fakta, menurut numbers on what is happening right now. Then we are going through satu situasi yang sebenarnya merudum pun dia semangat juga masa dia kata sebelum jadi PM ni, ekonomi merudum kan. Dia tahu macam mana nak naik ekonomi apa semua. 8 bulan dah tak nampak. Saya nampak sampai macam biasa setiap Jumaat.